Rakyat Palestin sedang ditindas secara kejam. Di mana kesatuan pemimpin negara? Adakah masih ego dengan politik masing-masing atau isu Palestin belum cukup kuat untuk menyatukan semua? Ikuti kupasan lanjut bersama saya, Amira Akilah dalam Next Step Focus. Serangan rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin yang bermula 7 Oktober lalu memasuki hari ke-19 hari ini dan belum nampak tanda-tanda ianya akan mereda dalam masa terdekat. Digelar sebagai serangan Taufan Al-Aqsa. Maklumat terkini menyebutkan sehingga semalam lebih 6,500 rakyat Palestin khususnya kanak-kanak, wanita dan warga emas dilaporkan telah terkorban, manakala angka yang cedera menghampiri 20,000 orang dan keadaan dijangka bertambah buruk apabila kesemua hospital di seluruh semenanjung Gaza dilaporkan telah kehabisan simpanan bahan api untuk menjana elektrik yang akan merisikokan ribuan lagi pesakit yang berada dalam keadaan kritikal akan meninggal dunia. Tambahan pula bekalan barang-barang keperluan termasuk makanan, minuman, peralatan perubatan disekat dari dibawa masuk ke Palestin. Disifatkan sebagai berada pada detik paling sukar dalam sejarah kekejaman Israel terhadap Palestin, 2.2 juta rakyat di Gaza kini terkepung yang diibarat hanya menunggu masa untuk disembelih oleh rejim Zionis. Seluruh negara Islam khususnya negara-negara Arab nampaknya masih belum menemui jalan keluar untuk menekan Israel dan sekutunya Amerika Syarikat agar menghentikan segera pembunuhan rakyat Palestin. Di Malaysia, seluruh rakyat tanpa mengira agama dan ideologi politik menyatakan solidariti buat rakyat Palestin dalam pelbagai cara. NGO perjuangan Palestin khususnya juga melakukan demonstrasi hampir setiap minggu bagi menyatakan bantahan terhadap kezaliman Zionis Israel. Namun, agak jelas kelihatan tiada kesepakatan antara parti politik kerajaan dan pembangkang dalam isu ini yang seharusnya menyatukan semua pihak. Dari sudut kerajaan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri nampaknya mengambil langkah drastik dan proaktif dalam isu ini. Tidak hanya menyatakan bantahan secara bersuara dari jauh, Datuk Seri Anwar telah segera membuat pertemuan dengan beberapa pemimpin negara Islam bagi menyatakan harapan dan cadangan Malaysia dalam usaha tindak balas terhadap kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Dalam lawatan ke Arab Saudi bagi menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC, Datuk Seri Anwar tegas membangkitkan pendirian Malaysia terhadap isu Palestin. Ketika menyampaikan kenyataan negara, Datuk Seri Anwar menggesa masyarakat antarabangsa supaya tidak menutup mata atas kekejaman Zionis Israel terhadap Palestin yang tidak berkesudahan. Beliau menggesa semua negara dapat sepakat mencari penyelesaian berkekalan serta adil berhubung konflik itu. Dalam responnya, Raja Muhammad bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Anwar bahawa perlu dicari penyelesaian untuk membantu Palestin selain mempermudahkan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada penduduknya. Konflik Palestin-Israel juga dibincangkan Malaysia dengan Liga Muslim Sedunia semasa Datuk Seri Anwar bertemu Setiausaha Agung Liga Muslim Sedunia Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa pada Jumaat. Beliau juga menggunakan setiap ruang dan peluang sidang kemuncak itu untuk membangkitkan tentang isu Palestin dengan seramai mungkin ketua negara ASEAN, terutamanya yang berjiran dengan Malaysia, serta pemimpin GCC yang dianggotai Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Emirat Arab Bersatu dan Kuwait. Dalam kesempatan sama, beliau juga telah menghadap putera mahkota yang juga Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman di Istana Al-Yamamah. Dalam kesempatan itu, Datuk Seri Anwar sekali lagi menyatakan pendirian Malaysia dan gesaan agar negara-negara Islam membuat sesuatu untuk menyelamatkan rakyat Palestin. Selesai di Riyadh, Datuk Seri Anwar kemudian berlepas ke Istanbul, Turkiye untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Dalam pertemuan hampir 2 jam itu, Malaysia menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan Turkiye serta negara-negara sehaluan bagi mencari titik noktah kepada isu penindasan ke atas warga Palestin. Katanya Malaysia juga tidak berganjak dari pendiriannya dalam mengutuk sikap hipokrit negara-negara barat melibatkan isu Palestin. Tidak cukup dengan itu, Datuk Seri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Dalam pertemuan itu, Datuk Seri Anwar membincangkan mengenai pembukaan laluan sempadan Rafah untuk memudahkan penyaluran bantuan makanan, minuman dan perubatan ke Palestin. Kedua-dua pemimpin juga sepakat bahawa tidak akan ada kestabilan dan keamanan yang berkekalan di rantau bergolak itu selagi hak rakyat Palestin dan kedaulatan negara mereka itu tidak dikembalikan. Kemuncak daripada siri-siri lawatan itu, Datuk Seri Anwar pulang ke Malaysia dan menyertai puluhan ribu rakyat Malaysia yang berhimpun di Axiata Arena pada Selasa lalu dalam program Himpunan Malaysia Bersama Palestin yang dianjurkan oleh gabungan puluhan NGO pro-Palestin. Perhimpunan itu menyaksikan Lautan Putih memenuhi segenap ruang dalam dan luar stadium dengan laungan Allahu Akbar dan Free Palestine bergema sebelum Datuk Seri Anwar menyampaikan pidato khasnya dalam acara akhir. Dalam pidatonya, Datuk Seri Anwar berkata tindakannya bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia Arab khusus bagi membincangkan isu Palestin merupakan sejarah baharu dalam negara yang tidak dilakukan oleh kepimpinan kerajaan sebelum ini. Ekoran tindakan itu juga, Datuk Seri Anwar mendedahkan beliau menerima ugutan dari negara-negara yang cenderung kepada Israel, khususnya Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak takut dengan ugutan pihak menyokong Israel, ekoran kelantangannya memperjuangkan rakyat Palestin. Katanya selagi diberi mandat menerajui negara, beliau tidak takut terima ugutan dan akan lawan. Beliau turut mengkritik sikap berat sebelah Amerika Syarikat yang hanya mengecam Rusia berhubung isu Ukraine tetapi menyokong Israel menceroboh Palestin. Walaupun mengakui konflik Palestin bukan satu isu yang mudah untuk ditangani, namun perlu yakin dengan pertolongan Allah. Hadir sama dalam himpunan itu wakil ketua-ketua agama lain serta pemimpin-pemimpin parti politik kerajaan. Namun kelibat pemimpin-pemimpin utama dari pihak pembangkang tidak kelihatan sekaligus menimbulkan persoalan adalah dalam isu Palestin pun kita masih ego dan bermain politik. Malah sebahagian pemimpin pembangkang dilihat sinis terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari berkata, Perdana Menteri perlu menyatakan bentuk ugutan dan tekanan yang diterima ekoran pendirian Malaysia dalam isu konflik Palestin-Israel. Katanya jika ugutan tersebut berbentuk ancaman, maka pihak berkuasa termasuk polis diraja Malaysia dan khidmat risikan perlu tingkatkan kawalan keselamatan kepada Perdana Menteri. Lebih menyedihkan, PAS turut menyifatkan dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima ancaman sebagai pelik malah melucukan. Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hassan berkata, amat malang Datuk Seri Anwar tidak mahu menjelaskan bentuk ancaman walaupun didesak media. Kata Taqiyuddin, perjuangan Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestin sudah diketahui umum dan bukanlah berita baru. Perkara sama juga turut berlaku dalam persidangan parlimen di mana sebahagian wakil rakyat pembangkang dilihat seperti tidak memperakui usaha kerajaan terhadap isu Palestin. Presiden PAS yang juga ahli parlimen Marang, Tan Sri Abdul Hadi Awang, mahu kerajaan lebih berani dan terkehadapan dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Ia termasuk mendesak Israel, Amerika Syarikat dan sekutunya di hadapan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Dalam perkembangan lain, PAS dalam satu kenyataan mengumumkan akan mengadakan satu himpunan secara berasingan mensasarkan 10,000 orang kehadiran pada Sabtu ini di KLCC bagi menunjukkan solidariti terhadap Palestin. Menurut Fadli, himpunan kali kedua anjuran parti itu kali ini akan disertai oleh pelbagai NGO dan parti politik.
Apapun isu sebesar Palestin seharusnya mampu menyatukan semua pihak tanpa mengira ideologi politik ataupun pegangan agama. Malangnya ada pihak menunggang isu kesengsaraan rakyat Palestin ini demi kepentingan pihak masing-masing. Adakah mempertahan keegoan pihak sendiri lebih besar berbanding perjuangan membebaskan Palestin? Jika pemimpin negara pun gagal untuk bersatu dalam isu ini, nampaknya perjalanan kita untuk membebaskan derita rakyat Palestin masih jauh. Sekian sahaja Netstep Focus untuk hari ini. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, menjangka informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Kilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.